Assalamualaikum, saya Diana binti Tony dan pasangan saya Asmi binti Ciri akan mengulas buku yang kami pilih, yaitu Panduan Pendidikan Awal Kanak-Kanak oleh Sophia Nachipan. Saya akan mulakan dengan menjelaskan sedikit sebanyak mengenai maklumat latar buku yang kami pilih. Tajuk buku yang kami pilih adalah Panduan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, pengarang Sophia Nachipan, penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Balai Perak. Buku diterbitkan pada tahun 2016. Ketebalan buku mempunyai sebanyak 213 muka surat, tidak termasuk isi kandungan, kulit hadapan, dan belakang. Size buku pula panjang sebesar 22,8 cm, lebar 15,3 cm, dan buku tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Font yang digunakan dalam buku ini menggunakan Times New Roman. Size font yang digunakan adalah size 12. Konsep kulit depan dan belakang adalah ringkas. Terdapat image 2 budak lelaki. Seterusnya, kami akan mengulas mengenai maklumat dalam buku. Terdapat 4 maklumat dalam buku yang akan kami bincangkan. Antaranya ialah kekuatan buku, kelemahan buku, ciri istimewa dalam buku, dan cadangan penambahbaikan dalam buku. Baik, saya akan mulakan dengan mengulas kekuatan buku. Yang pertama adalah buku ini menggunakan teori-teori yang lengkap dan tepat disertai dengan contoh serta uraian. Teori-teori yang digunakan dalam buku dijelaskan dengan sangat terperinci. Pemilihan teori juga tepat dan lengkap disertai dengan uraian contoh. Antara teori yang digunakan adalah teori kognisi Piaget, teori kognisi Kode, dan teori kognisi Brunner. Ketiga-tiga teori ini adalah teori utama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang kedua, buku ini mempunyai rujukan yang sahih bagi setiap ucapan dalam buku. Setiap definisi konsep yang dijelaskan diambil daripada sumber yang sahih. Definisi konsep yang pernah diutarakan oleh beberapa tokoh pendidikan awal kanak-kanak dimasukkan sebagai sumber rujukan yang mana ia memperkuatkan lagi ujahan dalam buku ini. Kajian lepas dari para pengkaji terdahulu juga digunakan pakai dalam ujahan bagi memantapkan lagi huraian dan penjelasan dalam buku. Yang ketiga, buku ini boleh dijadikan sebagai buku rujukan untuk belajar tanpa meragukan sebarang isi kandungannya. Bagi pelajar pendidikan awal kanak-kanak, buku ini amatlah penting untuk digunakan karena buku ini boleh dijadikan sumber rujukan dan panduan dalam mengenal pasti teori, model, kaedah, dan aktiviti ke arah perkembangan kognisi kanak-kanak. Buku ini juga ditulis berdasarkan kajian-kajian lepas dan diambil dari sumber-sumber yang sahih. Yang keempat, buku ini ditulis dengan sangat terperinci dan memenuhi semua topik. Buku ini mengendalikan ke semua topik berkaitan dengan tajuk besar, yaitu Panduan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, yang mana topik utama yang dibincangkan adalah berkaitan dengan teori kognisi serta aktiviti ke arah perkembangan kognisi. Yang kelima, buku ini memfokuskan tajuk besar, yaitu mengenai Panduan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Tajuk besar buku ini adalah Panduan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Sesuai dengan tajuknya, buku ini hanya memfokuskan tajuk besar dan tidak membincangkan perkara yang tidak berkaitan dengan tajuk. Uraian yang dibincangkan dalam buku juga tidak melalu tanpa disertai dengan bukti serta ucahan yang tepat. Fokus perbincangan dalam buku ini juga hanya berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak, yang mana ia membuatkan buku ini mudah untuk dikenal pasti sebagai buku khas untuk pendidikan awal kanak-kanak. Yang keenam, uraian serta contoh yang dijelaskan mudah difahami dalam buku ini. Selain daripada penggunaan sumber-sumber yang sahih, buku ini juga disertai dengan uraian contoh yang sangat tepat dan mudah difahami. Penggunaan contoh-contoh yang mudah dipahami amat penting bagi memudahkan pembaca untuk mentafsir maksud yang hendak disampaikan. Contoh yang disokong dengan uraian yang mudah dipahami tidak akan menyulitkan pembaca untuk memahami isi kandungan dalam buku. Baik, selesai dengan kelebihan buku, kini saya berpaling pula kepada kelemahan buku. Terdapat 3 kelemahan buku yang kami perolehi, yaitu yang pertama adalah buku ini ditulis terlalu panjang. Tidak dapat dinafikan lagi bahwa mana-mana penulis sering membuat huraian yang panjang bagi menjelaskan sesuatu perkara yang hendak dibincangkan. Ini menjadikan huraian dan penjelasan dalam buku menjadi sangat panjang dan padat dengan teks. Perkara ini membolehkan pembaca akan merasa bosan ketika membaca teks yang sangat panjang. Yang kedua, tidak semua teori pendidikan awal kanak-kanak dimasukkan dalam buku ini. Dalam pendidikan awal kanak-kanak terdapat berbagai teori yang digunakan, sama juga seperti dengan teori dalam bidang lain. Namun, buku ini hanya memfokuskan 3 teori penting yang mana ia dibincangkan dengan sangat panjang. Ini membuatkan buku ini hanya terhad kepada 3 teori yang dibincangkan saja. Oleh itu, pelajar harus mendapatkan buku lain sekiranya ingin mendapatkan teori-teori selain daripada 3 teori yang dibincangkan dalam buku ini. Seterusnya, yang ketiga adalah setengah topik dibincangkan secara ringkas dan tidak menyeluruh. Sama halnya dengan teori yang digunakan. Terdapat sesetengah topik hanya dibincangkan secara ringkas dan tidak menyeluruh. Ini menyebabkan pelajar harus mencari buku-buku lain untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Namun demikian, meskipun topik yang berkenaan dibincangkan secara ringkas, namun ia tetap mempunyai isi utama yang tepat. Belajar hanya perlu menambah beberapa huraian sahaja untuk melengkapkan uraian kepada topik
topik yang akan dibincangkan. Masuk kepada ciri-ciri istimewa buku. Setelah kami membaca dan membuat kajian terhadap buku ini, terdapat beberapa ciri istimewa yang dapat dikenal pasti dalam isi kandungan buku penulisan Supiah Natsyapan, yaitu buku ini dapat memberi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baru kepada pembaca tentang perkara atau topik yang mungkin belum pernah dibaca. Dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang kewujudan teori-teori psikologi yang berkaitan dengan kognisi, yaitu teori kognisi Piaget pada tahun 1856 sehingga 1980. Menurut Piaget, beliau menerangkan bahwa individu belajar semasa proses pengubahsuaian terhadap perubahan di persekitarannya melalui pengalaman dan interaksi yang berlaku di antara individu dengan orang lain, objek atau sesuatu perkara di persekitarannya. Teori ini memberi penjelasan bahwa perubahan yang berlaku terhadap kanak-kanak dari satu peringkat ke peringkat yang lain adalah dipengaruhi oleh interaksi mereka terhadap persekitaran dan pengalaman. Teori lain yang dibincangkan oleh penulis ialah teori kognisi Brunner pada tahun 1966, yang mana menyatakan bahwa seseorang itu akan belajar dengan adanya motivasi dan keberkesanan pembelajaran dapat dicapai sekiranya individu rela, sedia, dan berminat untuk belajar. Penulis juga membincangkan berkaitan dengan teori psikologi lain seperti teori kognisi Kohle, yaitu pada tahun 1925. Menurut beliau, seorang individu menyelesaikan masalah melalui pengalaman dan persepsi individu terhadap situasi yang dihadapinya. Teori-teori ini memberi kebaikan kepada pembaca, terutamanya yang mempunyai kerja sebagai guru, karena ia mencadangkan penstrukturan isi pelajaran perlu disesuaikan dengan pembelajaran mental kanak-kanak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pembelajaran. Selain itu, ciri istimewa isi kandungan buku juga ialah buku ini menguraikan secara menyeluruh tentang kaidah yang boleh digunakan dalam meningkatkan perkembangan kognisi kanak-kanak yang boleh digunakan pakai khususnya kepada guru prasekolah serta ibu bapa serta seperti kaidah pengajaran bercerita, kaidah bermain, lakonan, dan juga penyelesaian masalah. Ia dapat dilihat di mana buku ini dapat memberikan idea kepada pembaca. Contohnya, guru menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak di prasekolah melalui kaidah-kaidah pengajaran dan pembelajaran dalam perkembangan kognisi kanak-kanak yang dijelaskan di dalam bab 5. Kaidah pengajaran yang diterangkan di dalam bab tersebut mampu memberikan ruang kepada pembaca untuk memikirkan idea dan kaidah pengajaran yang sesuai dan menarik untuk pelajar, seperti yang ditulis oleh Supiah Natsyapan yang bertajuk Panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak, Teori, Model, Kaidah, dan Aktiviti ke Arah Perkembangan Kognisi. Seterusnya, ciri istimewa buku ini juga dapat dilihat di mana model pengajaran di dalam buku ini disesuaikan mengikut kurikulum standar prasekolah kebangsaan KSPK yang memberi panduan kepada guru untuk mengajar. Buku ini disesuaikan mengikut KSPK adalah bertujuan agar pembaca mudah untuk paham tentang isi kandungan di dalam buku ini. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa buku ini sesuai dijadikan panduan khususnya untuk guru dalam menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas seperti yang dinyatakan dalam topik 4. Ia menerangkan tentang aktiviti yang sesuai dijalankan untuk kanak-kanak mengikut tahap pemikiran mereka. Cadangan-cadangan aktiviti yang berpandukan dengan elemen kurikulum standar prasekolah kebangsaan ini dapat dijadikan panduan kepada guru dalam menjaga perkembangan kognisi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Seterusnya masuk kepada cadangan penambah baikan buku. Cadangan-cadangan yang boleh diberikan untuk menambah baik buku yang ditulis oleh Supiah Natsyapan, yaitu Panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak, Teori, Model, Kaidah, dan Aktiviti Perkembangan Kognisi ialah antaranya penggunaan dui bahasa di dalam buku. Seperti yang kita ketahui, buku ini bukan sahaja dibaca oleh ahli akademik yang menggunakan bahasa Melayu, malah ia juga boleh digunakan atau dibeli oleh mereka yang berasal dari negara luar atau tidak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Oleh itu, penggunaan istilah dui bahasa adalah penting dan amat diperlukan bagi memudahkan pembaca dari berbagai tempat untuk memahami isi kandungan serta perkara yang hendak disampaikan di dalam buku ini. Penggunaan istilah dui bahasa ini juga merupakan satu cara efektif membantu pembaca dalam menguasai kebolehan multilinggual. Selain itu, cadangan seterusnya untuk menambah baikan buku ialah penulis boleh menggunakan atau meletakkan lebih banyak visual atau gambar yang berwarna yang berkesan dalam menerangkan isi kandungan yang terdapat di dalam setiap topik. Seperti yang diketahui, terdapat jenis gaya pembelajaran seseorang yang lebih gemar menggunakan visual atau gambar karena mereka lebih selesa belajar atau memahami isi kandungan di dalam buku berpandukan kepada kedua-duanya. Oleh itu, penggunaan lebih banyak visual atau gambar yang berwarna di dalam buku adalah penting karena dapat memudahkan dan mempercepatkan kefahaman pembaca tentang topik yang ingin disampaikan dalam buku. Cadangan yang terakhir untuk menambah baik buku ini adalah penulis perlu menggunakan pelbagai jenis dapatan kajian. Hal ini dapat dilihat bahwa penulis hanya menggunakan dapatan kajian yang berbentuk sumber internet dan juga kepustakaan.
Oleh itu, adalah lebih baik penulis menggunakan pelbagai jenis atau bentuk dapatan kajian supaya pembaca dapat melihat dan membaca sendiri bukti-bukti kajian daripada sumber lain seperti sumber primer dan sebagainya. Di samping itu, kepelbagaian dapatan kajian daripada sumber lain juga dapat mewujudkan pelbagai perspektif atau pandangan berbeza si pembaca terhadap sesuatu topik yang dibaca dalam buku ini. Secara kesimpulannya, buku yang ditulis oleh Supia Natschapan yaitu Panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak, Teori, Model, Kaidah, dan Aktiviti ke arah Perkembangan Kognisi diterbitkan pada tahun 2018 ini adalah buku yang berbentuk ilmiah tentang panduan pengurusan kognisi kanak-kanak. Buku ini banyak berkongsi pengetahuan baru kepada pembaca karena banyak istilah atau teori-teori yang belum pernah diketahui oleh orang ramai. Oleh itu, buku ini sangat sesuai dijadikan bahan bacaan sekaligus untuk menambah ilmu pengetahuan.